Selamat sejahtera semua. Hari ini kita sambung bab 6, sokongan pergerakan dan pertumbuhan. 6.1, sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Fungsi rangka dalam bagi haiwan. Haiwan vertebrata yang mempunyai rangka dalam terbahagi kepada haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan burung. Rangka haiwan-haiwan ini berbeza mengikut habitat vertebrata. Haiwan vertebrata darat. Haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badan. Haiwan-haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Berat badan vertebrata daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Seekor gajah memerlukan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Kedua-dua lengkungan ini bersendi dengan kaki. Haiwan vertebrata darat. Tulang belakang haiwan darat yang berkaki empat seperti unta dan kuda melengkung ke atas atau ke bawah. Keadaan ini memberikan sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Keadaan melengkung membolehkan tulang belakang untuk menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan itu. Haiwan vertebrata akuatik. Haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan badannya. Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah. Vertebrata akuatik seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Hal ini demikian kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Raja 6.7 menunjukkan rangka dalam seekor paus. Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis adalah kecil dan tidak dapat menyokong berat badan ikan paus yang begitu besar. Berat badan ikan paus adalah disokong oleh daya apungan air. Burung. Burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Tulang sternum, iaitu tulang dada, burung yang pipih dan luas berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Tulang-tulang burung juga berongga dan ringan. Selain itu, saiz tengkorak burung juga adalah kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain dan bertujuan untuk memudahkan burung terbang. Raja 6.8 menunjukkan rangka dalam seekor burung. Rangka dalam burung adalah merupakan tulang berongga kerana ia kuat, ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Subtopik 6.2, Pergerakan dan pertumbuhan manusia. Pergerakan dan pertumbuhan manusia.
Sistem rangka dan otot membolehkan manusia bergerak. Pengecutan dan pengendoran otot rangka menghasilkan pergerakan. Otot rangka bertindak secara perpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Setiap pasang otot yang bertindak secara berlawanan dikenal sebagai otot berantagonis. Pergerakan otot-otot ini membuatkan manusia boleh berjalan, melompat, berlari, berenang, merangkak dan mengangkat barang. Raja 6.12 menunjukkan pergerakan antagonis otot untuk membengkokkan dan meluruskan lengan. Apabila otot bicep mengecut, tendon akan menarik tulang radius ke atas. Lengan akan dibengkokkan. Pada masa yang sama, otot triceps akan mengendur. Tindakan meluruskan lengan. Otot triceps mengecut. Tendon menarik tulang ulnar ke bawah. Lengan diluruskan. Pada masa yang sama, otot biceps mengendur. Fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Sendi yang membenarkan anggota bergerak dinamakan sendi bergerak. Contoh, sendi engsel pada siku, manakala sendi yang tidak membenarkan bahagian anggota bergerak dinamakan sendi tak bergerak. Contoh, sendi pada tengkorak. Raja 6.13 menunjukkan contoh sendi bergerak iaitu sendi engsel. Ligamen. Ligamen ialah tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambungkan dua tulang. Anda boleh lihat gambar Raja 6.13. Sifatnya yang kuat dan kenyal ini membuat ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Ingat, fungsi ligamen ialah menyambungkan dua tulang. Otot. Otot ialah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Sel otot mengandungi mitokondria yang menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengendoran otot. Raja 6.14 menunjukkan fungsi cecair sinovel, rawan dan tendon pada sendi. Cecair sinovel berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Cecair sinovel juga bertindak sebagai pelenca di dalam sendi. Kawasan yang berwarna merah jambu ni.
adalah kawasan antara sendi yang berisi dengan secara sinovel. Dia bertindak sebagai pelinca di dalam sendi dan membekalkan nutrien kepada rawan. Rawan atau tulang rawan bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Tendon. Tendon ialah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Tadi ligamen menyambungkan dua tulang. Sekarang tendon berfungsi untuk menyambungkan otot kepada tulang. Tendon terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Yang tadi, ligamen adalah bersifat kenyal. Sekarang yang tendon ini bersifat tidak kenyal. Menyambungkan otot kepada tulang. Masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan harian. Antara masalah berkaitan dengan sendi dan otot yang sering berlaku ialah kecederaan pada sendi dan otot disebabkan oleh aktiviti fizikal dan sakit lutut dalam kalangan warga tua. Pola pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia ialah satu proses berlakunya perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk tubuh, fungsi badan dan merupakan satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Pertumbuhan ini berlaku disebabkan pertambahan bilangan sel pada tubuh. Pertumbuhan manusia berlaku pada seluruh badan dan berlainan mengikut jantina dan peringkat umur. Peringkat pertumbuhan manusia. Peringkat bayi. Peringkat bayi bermula dari 0 hingga 3 tahun. Bayi lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama. Kadar pertumbuhan bayi lelaki dan bayi perempuan adalah sangat pesat kerana pembahagian sel berlaku dengan pesat. Pada peringkat bayi, keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Peringkat kanak-kanak. Kadar pertumbuhan tidak secepat semasa pertumbuhan peringkat bayi. Pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Makanan yang seimbang amat diperlukan semasa peringkat ini bagi pertumbuhan sel yang seimbang. Peringkat pertumbuhan remaja. Pada peringkat awal remaja, 13 hingga 15 tahun, kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Pada peringkat ini, remaja perempuan kebiasaannya lebih tinggi dan besar berbanding dengan remaja lelaki. Pada peringkat ini juga, perubahan ciri-ciri seks segunda bagi remaja mula berlaku. Pada umur 16 hingga 18 tahun, kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi remaja perempuan dan seterusnya akan berhenti. Hal ini berbeza dengan remaja lelaki yang pertumbuhannya akan terus berlaku sehingga umur 18 hingga 20 tahun. Atas sebab ini, remaja lelaki biasanya kelihatan lebih besar berbanding dengan remaja perempuan. Peringkat pertumbuhan
dewasa. Pada peringkat dewasa, lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan dewasa. Keadaan ini berlaku kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia akan malar dan hampir sifar. Hal ini bermakna pertumbuhan manusia berhenti kecuali pada bahagian-bahagian yang tertentu seperti kuku, kulit dan rambut. Raja 6.16 menunjukkan graf lengkung pertumbuhan manusia. Bagi peringkat bayi yang melibatkan pertumbuhan yang pesat, peringkat kanak-kanak, pertumbuhan perlahan. Dalam peringkat kanak-kanak lelaki mengalami kadar pertumbuhan yang lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Dalam peringkat remaja awal, umur 13 hingga 15 tahun, remaja perempuan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat berbanding dengan remaja lelaki. Pada umur 16 hingga 18 tahun, pertumbuhan bagi remaja perempuan akan semakin berkurang. Manakala pertumbuhan bagi remaja lelaki akan bertambah pesat pada umur 13 hingga 20 tahun. Pada peringkat dewasa, berlaku pertumbuhan yang minimum kerana pada peringkat dewasa, pertumbuhan manusia akan malar dan hampir sifar dan pertumbuhan manusia hanya berlaku pada bahagian-bahagian tertentu seperti kuku, kulit dan rambut. Pada peringkat orang tua, pertumbuhan manusia hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh badan manusia mula menyusut dan mengecil di bahagian-bahagian otot, serta kulit mula mengering. Ia mengalami pertumbuhan negatif dan saiz badan berkurang. Analisa graf. Kadar pertumbuhan manusia adalah cepat pada peringkat awal, iaitu di peringkat bayi. Selepas itu, kadar menjadi perlahan sedikit di peringkat awal kanak-kanak. Kadar pertumbuhan menjadi cepat semula di peringkat remaja dan menjadi perlahan sekali lagi apabila mencapai tahap dewasa. Corak pertumbuhan ini membentuk satu lengkung berbentuk S sigmoid. Graf lengkung pertumbuhan membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhannya. Untuk manusia, pertumbuhan akan berhenti apabila mencapai kematangan. Progeria. Penuaan pramatang atau penyakit progeria ialah sejenis penyakit yang jarang-jarang berlaku. Penyakit ini yang berlaku pada peringkat kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak itu kelihatan seperti orang tua. Pola pertumbuhan antara lelaki dengan perempuan. Kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza daripada kadar pertumbuhan perempuan. Pada peringkat bayi sehingga peringkat awal kanak-kanak, lelaki dan perempuan membesar pada kadar yang sama. Kemudian, lelaki akan membesar dengan lebih cepat sedikit daripada perempuan bermula pada umur 4 tahun. Perempuan mengalami akil balik lebih cepat antara umur 12 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini, perempuan membesar lebih cepat daripada lelaki, iaitu lebih tinggi dan lebih berat daripada lelaki yang sebaya. Namun demikian,
Selepas umur 14 tahun, lelaki akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat berbanding dengan perempuan. Ini merupakan graf lengkung pertumbuhan untuk lelaki dan perempuan. 6.3 Sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sokongan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Sistem sokongan memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Sokongan juga perlu bagi menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sokongan utama bagi tumbuhan ialah batang dan akar. Batang tumbuhan menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan buah. Akar memberi sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Ada sesetengah tumbuhan juga mempunyai akar di atas tanah untuk memberikan sokongan kepada tumbuhan. Sistem sokongan tumbuhan darat. Tumbuh-tumbuhan daratan boleh dibahagikan kepada tumbuhan berkayu atau tumbuhan herba dan juga dikenali sebagai tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan berkayu biasanya besar, tinggi, seperti pokok rambutan dan pokok angsana. Sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Tisu ini dibina daripada lignin, iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Tumbuhan tidak berkayu bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Struktur khas tumbuhan. Sesetengah tumbuhan membentuk struktur khas untuk memberikan sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu adalah seperti akar banik, akar sokong dan akar jangkang. Bagi tumbuhan tidak berkayu pula, sokongan tambahan ialah sulur paut, akar cengkam dan batang berongga. Akar banik. Inilah foto tentang akar banik. Akar banik terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian dan pokok angsana. Akar sokong. Akar sokong ialah akar-akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Akar jenis ini ada pada pokok bayan, pokok pandan dan pokok ara.
Akar jangkang. Akar jangkang menyokong pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. Solor paut. Solor paut ialah struktur halus yang berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Solor paut ada pada pokok timun, peria dan labu. Akar cengkam. Akar cengkam mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan pokok deduik. Ini gambar raja yang menunjukkan pokok deduik, di mana akarnya mencengkam pada dahan pokok. Tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat. Tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Selain itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Tisu erenkima terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Dan keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Bagi sesetengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi bunting dan teratai. Menentukan usia tumbuhan berkayu. Terdapat beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Cara yang paling biasa adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan yang ada di dalam batang tumbuhan. Cara pertama, pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang. Pokok ditebang merentasi batang seperti pada gambar foto 6.12. Gelang yang terdapat pada batang pokok dikira. Satu gelang mewakili 1 tahun. Cara kedua, pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Mata gerudi dikeluarkan dan gegelang tumbuhan dikira. Cara ini akan menyelamatkan pokok daripada ditebang. Menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu.